iaitu COVID-19 atau coronavirus ini adalah salah satu daripada keluarga virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selsema hingga ke penyakit yang lebih teruk seperti MERS, COV dan SARS. MERS, SARS dan juga H1N1. Mereka adalah dari keluarga yang sama. Tetapi dikatakan virus corona ini adalah 10 kali ganda lebih dahsyat ataupun lebih teruk daripada ketiga-tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulmukhsyah bin Ismail, nombor pendaftaran JK1368721 daripada kumpulan Radius Ulna. Pada hari ini akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan fenomena ataupun penularan sejenis virus yang diberi nama virus corona. Virus ini adalah sejenis virus yang menjangkiti manusia dan menyerang sistem pernafasan manusia, sama seperti H1N1, SARS. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati Bakri akan masuk kepada analisis wabak COVID-19. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui pencarian maklumat di laman web serta isu-isu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Setelah mendapatkan fakta mengenai COVID-19 dan kesannya kepada keselamatan negara di seluruh dunia, kajian ini dialihkan kepada tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menguruskan keselamatan negara ketika pandemik COVID-19. Kebanyakan ekonomi negara di dunia terkesan akibat pandemik COVID-19 yang mencetuskan kemarahan rakyat sehingga wujudnya perhimpunan untuk tunjuk perasaan dan demonstrasi. Namun perkara tersebut tidak berlaku di Malaysia. Oleh itu, kajian akan mengupas apakah pendekatan yang digunakan oleh kerajaan Malaysia dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam negara walaupun Malaysia tidak terkecuali daripada serangan COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ketujaan buat anda semua. Nama diberi Ahmad Ahuri bin Abdul Hamid, pemegang matriks JK Palang 13666 Palang 21. Poin yang pertama ialah senario pandemik. Senario pandemik terbahagi kepada 2 poin. Poin yang pertama ialah pendekatan pertama dalam membendung wabak COVID-19 dari terus menular dalam negara sama ada daripada luar atau dalam negara. Hal ini dapat dirumuskan melalui sekatan sepadan atau dikenali sebagai border. Dan kedua ialah sekatan jalan raya SJR dalam membendung wabak COVID-19. Pendekatan kedua adalah memastikan jurang ekonomi rakyat tidak terjejas akibat langkah-langkah pembendungan wabak COVID-19 yang dilaksanakan melalui inisiatif kerajaan seperti memberi bantuan, sebagai contoh bantuan prihatin dan bantuan prihatin tambahan untuk mengembalikan balik, memulihkan ekonomi negara melalui PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Baiklah, kita teruskan kepada slide seterusnya. Bagi langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di Malaysia iaitu pada 25 Januari 2020, setiap hari berlaku jangkitan baru kepada rakyat Malaysia. Kerajaan sedar bahawa tindakan yang tepat dan wajar dilakukan bagi membendung penularan wabak COVID-19 daripada memberi kesan buruk kepada ekonomi dan rakyat yang boleh mempengaruhi juga keselamatan dinyatakan di atas. Usaha mengekang penularan COVID-19 ini telah dikelaskan kepada 4 langkah iaitu pencegahan, pengesanan, pembendungan dan rawatan. Baiklah, kita teruskan kepada slide seterusnya ialah pemulihan ekonomi.
Pemulihan ekonomi yang pertama ialah Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP akan menghadkan aktiviti ekonomi di mana masyarakat akan melalui dasar ekonomi PKP, masyarakat akan terkurung dan sukar untuk bergerak dan ada terpaksa mengikat perut dan tidak bekerja. Yang kedua, pada 27 Mac 2020, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau dikenali sebagai prihatin bagi memulihkan ekonomi masyarakat yang terjejas. Baiklah, kita teruskan kepada slide seterusnya. Slide seterusnya, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau dikenali sebagai prihatin tambahan sebanyak 10 bilion untuk meringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana atau dikenali sebagai PKS. Melalui langkah ini, perusahaan kecil sederhana dapat meringankan beban untuk memulihkan ekonomi mereka daripada wabak pandemik COVID-19. Poin yang kedua ialah matlamat pakej rangsangan prihatin adalah untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nurhaniza binti Senyum. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan cadangan mengatasi atau mengelakkan penularan jangkitan wabak COVID-19. Seperti yang sedia maklum, COVID-19 ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada seluruh dunia dan termasuk juga di Malaysia. Ekoran daripada penularan wabak ini sejak tahun 2019 yang bermula daripada negara China. Pandemik ini telah membuka mata masyarakat dunia globalisasi di mana ia tidak mempunyai daya tahan untuk membendung kesan negatif daripada COVID-19 ini. Langkah awal yang telah diambil bagi membendung penularan wabak ini dengan penutupan awal aktiviti persekolahan. Sejak April 2020, sebanyak 192 buah negara telah menutup aktiviti persekolahan. Ada di antara negara yang tidak menutup keseluruhan aktiviti persekolahan, tetapi mereka telah pengurangan aktiviti sentuhan fizikal seperti aktiviti bersukan, menyanyi dalam kelas muzik dan sebagainya. Ini untuk mengelakkan kepadatan di sesuatu tempat atau situasi bagi mengelakkan penularan wabak ini. Malah apa yang telah dipraktikkan dengan mewajibkan pemakaian topeng muka dan kekerapan membasuh tangan. Ini adalah memastikan kebersihan sentiasa dijaga. Selain daripada itu, digalakkan saringan awal bagi kes-kes yang telah disyaki awal untuk mengelakkan kelewatan jangkitan kepada penyakit COVID-19 ini. Di peringkat organisasi pula, sektor pekerjaan adalah penting untuk kita lihat untuk mengelakkan penularan wabak ini. Kerana jika kita lihat kepada rasio kepada trend kes-kes sekarang, kluster tempat kerja adalah satu kluster yang amat membimbangkan. Antara peranan majikan adalah menyediakan tempat mencuci tangan bagi memastikan pekerja kerap menjaga kebersihan dengan memastikan tangan sentiasa bersih. Majikan mestilah memastikan amalan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, terutamanya kepada ruang untuk bekerja, di mana ruang pekerjaan merupakan kawasan yang sangat padat dan memerlukan orang ramai. Ini adalah satu langkah di mana penjarakan harus diamalkan untuk mengelakkan kadar keboleh jangkitan tidak terus meningkat. Ruang makan juga haruslah dipraktikkan yang sama untuk mengelakkan pekerja berada di situasi rapat dengan rakan sekerja yang lain. Majikan juga hendaklah kerap melakukan proses nyah cemar dan nyah kuman bagi memastikan situasi dan persekitaran tempat kerja bersih dan tidak berada di situasi yang padat. Selain daripada itu, asrama pekerja
Disarankan dijarakkan kedudukan katil bagi mengelakkan kawasan berpadat yang boleh mengundang kepada pendedahan penularan wabak pandemik ini. Majikan juga haruslah memainkan peranan dengan memastikan pekerja sentiasa menjaga SOP. Seterusnya, untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas yang lain. Salam sejahtera, saya TMI JK13866 Palang 21. Saya akan menerangkan kesimpulan bagi tajuk wabak pandemik COVID-19. Kesimpulannya, peranan individu. Peranan individu amatlah penting dari segi kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Ini dapat dilihat dari segi pencegahan prevention, pengesahan detection, pembendungan containment, rawatan treatment. Ini adalah seperti mana yang telah diwawarkan oleh pihak Kementerian Malaysia. Antara yang lain ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga turut memainkan peranan penting melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini adalah bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kerajaan juga turut mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu Prihatin yang telah banyak memberi bantuan kewangan kepada rakyat Malaysia dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19. Kerajaan juga memberi bantuan dari segi sumber kewangan, bahan mentah dan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang turut banyak membantu rakyat dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19. Kerajaan juga turut membuat pengurangan sekatan seperti sekatan embargo dan mengurangkan kadar takrif yang dikenakan ke atas barang import. Ini juga menyebabkan pengurangan terhadap penarikan sumber asing terhadap Malaysia, dan ini juga telah membantu rakyat Malaysia dalam menghadapi wabak COVID-19. Wabak COVID-19 sememangnya memberi kesan kepada masyarakat Malaysia.